Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina terputus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekejap je masa berlalu dan kita dah berada pada malam ini, malam 2 Muharram, kan? 1443 Hijriah. Bermakna setahun umur kita bertambah ke berkurang? Tuan-tuan jawablah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini 2 Muharram 1443 Hijriah bersamaan dengan 10 Ogos 2021, kita mulakan satu slot yang barulah, yang diberi tajuk ataupun berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat suruhan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi insya-Allah slot ini sebagaimana yang ada dimaklumkan dan diiklankan oleh pihak penganjur Akademi Tadabbur Malaysia, akan insya-Allah berjalan pada setiap hari Selasa. Setiap hari Selasa ada pun kuliah tentang Israiliyat itu pada hari Sabtu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mana ni? Nak share screen jap. Okey. Untuk slot kita pada malam ini sebagai pengenalan. Episod pengenalan siri pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Baik. Kita biasa baca kan Al-Quran, kita akan jumpa banyak tanda suruhan ataupun panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadilah ya ayyuhallazina amanu ataupun juga ya ayyuhan nas, kan, dan sebagainya lah. Baik. Jadi untuk malam ini tema wahai orang yang beriman, panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Kita tanya diri kita, pertama sekali, betul ke aku ni masuk dalam kalangan orang yang beriman tak? Contohlah, kan? Sebab kalau tengok kepada intro ni, iman merupakan istilah dalam Al-Quran.
Bila kita baca ayat kedua lepas daripada alif lam mim kan dalam surah Al-Baqarah, kita akan jumpa auzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita akan jumpa ayat alif lam mim, zalikal kitab. Kita balik tengok tak? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada syak wasangka keraguan padanya, yang mana ia menjadi huda, petunjuk lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala elaborate, jelaskan siapa yang dimaksudkan dengan al-muttaqin, orang yang bertakwa ini tuan-tuan. Kan? Tuan-tuan pun dah ingat ada ayat awal dalam surah Al-Baqarah ini. Pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman. Kan? Orang yang telah dan sedang beriman dengan perkara ghaib. Yang kedua, wa yuqimunas solah. Orang yang mendirikan solat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang belanjakan harta. Saya sebutkan cara ringkaslah kan. Sepatah lalu. Ayat kedua, yang ketiga. Baik, kemudian yang ayat keempat, wallazina yu'minuna, dan juga yang keempatnya ialah orang yang beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada kamu, maknanya yang beriman dengan Al-Quran, wa ma unzila min qablika, dan juga yang beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu. Kan itu tanda ciri orang beriman. Kita semak diri kita, aku beriman ke tidak? Kan? Dengan beberapa perkara yang disebutkan tadi. Kan? Dengan ghaibnya, dengan solatnya, dengan belanjakan harta rezekinya, kemudian beriman dengan kitab yang 4. Kan? Kemudian juga wabil akhirati hum yuqinun, juga beriman dan yakin adanya hari akhirat. Kan? Itu sekadar intro dah kan. Dan kita pun baca ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, itulah mereka yang berjaya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini intro ni saya nak go through je lah. Kan? Baik. Segala usaha kita nak tafsir, kita nak memahami perkataan iman ini, contoh yang tadi dah, kita baca Al-Quran dulu. Kan? Maka kita akan dapati, oh ini dia yang dimaksudkan dengan iman, adalah detail satu-satu. Bila kita sentiasa membaca ayat demi ayat. Kan? Baik. Dan mesti merujuk kepada Al-Quran Al-Karim itu sendiri, dan juga hadis-hadis Nabi ataupun sunnah Nabi SAW. Okay. Berhubung dengan persoalan iman ini, Al-Quran ada menyebutnya dalam dua pengertian utama. Pertama, iman dengan makna tasdiq. Tasdiq ini membenarkan perkara ghaib. Perkara ghaib ialah perkara yang selain daripada yang zahir, kan, fizikal depan mata kita, yang ghaib ini. Maka semua benda tadi, dan contoh syurga, neraka, dosa, pahala, alam barzah, kan, titian sirat, malaikat, syaitan, jin, kan, itu masuk dalam perkara ghaib. Kita beriman adanya benda-benda tadi. Dari mana kita tahu adanya benda-benda tadi? Daripada Al-Quran Al-Karim yang menceritakan, kan, satu persatu. Dan biasanya Al-Quran ini dia cerita secara prinsipal, kan, dia tidak cerita secara detail, kan. Untuk nak mengesahkan bahawa benda-benda tadi itu ada. Atau dalam perkataan lain, bermakna percaya ataupun kepercayaan. Ini tasdiklah, kita membenarkan. Yang kedua, iman dalam erti kata perbuatan. Kan, bukan iman hanya sekadar percaya, tapi iman dengan makna yang kedua, dan kita merge dua makna ini, jadilah percaya dan buat. Kan, percaya dan buat iaitu beriltizam dengan amalan. Kan, kita percaya dan kita buat. Baik, apa makna iman? Kalau tadi kita dah tahu dari sudut bahasa,
ialah tasdiq, iaitu membenarkan. Kan, membenarkan yakni kepercayaan kepada perkara gaib, seperti kepercayaan kepada pencipta alam semesta, kan, Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya ringkaskanlah benda-benda yang sebegini saya kira mungkin dah ada maklumat sedia ada lah. Kalau tak ni boleh bertanya. Baik. Jadi ada beberapa istilah di sini, maknanya dari sudut bahasa Arab, tasdiq ialah membenarkan dan berlaku pengulangan yang tadi. Baik. Kemudian konsep iman menurut Al-Quran. Konsep iman menurut Al-Quran ini merujuk kepada satu sistem kepercayaan yang kita sedia maklum, kita dah belajar dan kita juga dah praktik, kan, rukun iman ini yang ada 6 perkara. Tak? Beriman kepada Allah dan kepada malaikat dia, kepada kitab-kitab dia, kepada rasul-rasul dia, kan, kepada hari akhirat, dan juga kita beriman kepada ketentuan takdir, kan, qada dan qadar. Jadi sejauh mana kita beriman ni, itu kena tengok baliklah, kan. Beriman kepada malaikat, berapa ada bilangan malaikat, kan, dari mana sumber pengetahuan kita malaikat itu ada ke disebutkan dalam Quran, ada ke disebutkan dalam hadis ataupun daripada sumber-sumber lain, kan, dan sebagainya lah. Ini benda-benda yang asas yang telah kita lalui menerusi sama ada sistem persekolahan, kan, secara rasmi dan secara tidak rasmilah melalui pembacaan, pembelajaran dan seumpamanya. Baik. Konsep iman yang dijelaskan oleh Al-Quran ini sebagai satu hakikat yang akan menentukan sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan kita. Bila kita beriman kepada Allah Ta'ala. Allah itu maha ada, kan? Walaupun manusia tak ada, macam puasa lah, kita beriman, kan, kita puasa. Kalau zaman kanak-kanak, kan, orang kata panggil lepas mata mak ayah sikit ataupun acak mandi, kan, rupa-rupanya sambil mandi sambil minum air, kan. Sebab apa? Mak tak tahu, ayah tak tahu. Tapi bila kita dah meningkat dewasa, kita faham bahawa kita berpuasa ini kerana apa, kan, dan tidak ada orang lain yang tahu melainkan kita saja, maka kita tidak akan menipu. Contohnya untuk nak minum air ketika kita mandi, kan, sebab Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar dan segalanya. Baik, dalam hubung kaitnya dengan tingkah laku, fi'il, perangai, perbuatan manusia, Al-Quran seringkali menampilkan kata kerja amanah. Kita jumpa tak? Kan? Kita jumpa allazina amanu, orang yang telah beriman. Kan? Allazina amanu, orang yang telah beriman dalam bentuk perbuatan yang lampau ataupun bahasa Arab dipanggil fi'il madhi. Kan? Past tense. Tak? Ataupun juga yang kedua ialah perbuatan yang sedang, present tense. Kan? Fi'il mudhari' ataupun juga dalam konteks perintah, kan, fi'il amar. Itu yang kita jumpalah, kan. Allazina amanu, ataupun juga dalam ayat yang awal kita bacakan tadi, wallazina yu'minuna, mereka sedang beriman, kan. Kalau allazina amanu, orang yang telah beriman, kan, dalam konteks tema perbincangan kita ialah allazina amanu, kan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang telah beriman, kan. Baik, perkataan iman, kalau kita buka Quran tuan-tuan, kita akan dapati ada 17 kali dia kata terbitan iman. Mana yang perkataan iman ini, kan, dan daripada kata kerja ataupun kata asal dia ialah amanah. Perkataan amanah ini pula mungkin kalau ada di sinilah, kalau amanah ataupun amanah, kan, amanah yuminu, tapi mengapa dibaca amanah yu'minu, kan. Baik, jadi perkataan amanah ada disebutkan 33 kali dalam Al-Quran dan merupakan fa'il madhi mujarrad. Baik, ini kita go through lah. Ini sebagai contoh lah. Kalau dicarilah ada berapa, sebanyak 879 kali dengan pecah-pecahan dia lah, kan. Jadi daripada sinilah
bila kita baca satu-satu ayat-ayat Quran ni, kita tahu dengan makna dan pecah-pecahan. Akan dapat lagi kita memahami konteks ayat yang dibaca. Mudah-mudahanlah. Baik. Menurut Al-Quran, iman bukan hanya sekadar ucapan di lidah kita sahaja. Iman bukan hanya sekadar ucapan pada lidah kita sahaja. Kita beriman. Saya beriman tak kan, tetapi mestilah dia daripada dalam diri kita tak. Dari sudut hati seseorang, adakah dia tu benar-benar membenarkan, mempercayai, meyakini, ataupun dia orang kata cakap tak sama dengan ucap, tak serupa bikin kan. Dia percaya tapi dia tak buat kan. Dia percaya bahawa Allah itu ada. Dan Allah itu ada bermakna Allah melihat, maha mengetahui segala perbuatan hamba dia. Tapi kadang-kadang kita buat juga perkara yang Tuhan, yang Allah larang. Contoh, baik mengingkari apa yang diucap dan diterjemahkan melalui tindakan ataupun amalan kita lah. Dan dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, kita baca tak? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Baik, yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Baik tuan-tuan, kalau kita rujuk kepada mushaf lah, kita tengok yang terjemahan punya kan. Contoh mungkin ada pada tangan ataupun depan tuan-tuan ini. Ketahuilah bahawa ayat Al-Quran ini diturunkan, memanglah kita tahu secara beransur-ansur, kadang dia respon kepada persoalan sahabat, kepada suatu isu yang berlaku. Ada kalanya Nabi tunggu sebulan kan, barulah sampai wahyu untuk nak respon kepada persoalan sahabat. Ada kalanya on the spot, bahasa mudah begitulah. Baik, dalam konteks ayat Al-Quran ini, saya dah sebutkan juga dalam kuliah sebelum ini secara tak langsung, dan saya sebutkan pada malam ini, biasanya ada tema ataupun subtema. Kalau kita baca Al-Quran tuan-tuan, ayat pertama hingga ayat 5 membicarakan perihal orang mukmin, kan? Dan ayat yang ke-6, 7 ini membicarakan tentang sifat orang kafir. Dan ayat yang ke-8 ini kan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, sampailah kepada berapa, 16 ke berapa ke. Jadi memaparkan perihal fi'il perangai, tingkah laku, kelakuan orang yang munafik. Kan? Kalau tadi kita baca orang beriman, kemudian orang kafir, kemudian Allah cerita fi'il perangai orang munafik. Jadi ada dalam kalangan mereka man yaqulu amanna, orang yang kata kami telah beriman kepada Allah, dan kami beriman kepada yaumil akhir, hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Allah mencela mereka, sebenarnya mereka tu tidak beriman. Dan padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Bagaimana boleh berlaku? Kan dia kata dia beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Tapi Allah kata, "Tak, kamu tidak beriman." Sebab apa? Jadi di sinilah kita boleh faham kan, bahawa ini golongan yang zahirnya Muslim, kan? Zahirnya Muslim, mereka ni sebenarnya tidak beriman. Yukhadi'una Allah, mereka itu menipu Allah, memperdayakan Allah, walladzina amanu, dan juga memperdaya, menipu orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun, sebenarnya mereka tu tipu diri mereka tapi mereka tak sedar. Kan? Kalau dalam konteks anak-anak kita ni dulu-dulu duk ingat bahawa belajarlah kan. Atuk kata, abah kata belajarlah rajin-rajin kan, jangan tipu diri sendiri tak. Bila ayah masuk tengok dalam bilik nampak pegang buku kan. Habis tu bila ayah keluar, kita pun baca komik. Contoh. Kan? Itu cerita dulu-dulu lah. Maknanya kalau jenis yang menipu diri sendiri. Kan? Tapi
Dia tipu diri sendiri, akhirnya apa? Dia tidak dapat menguasai mata pelajaran yang dia belajar. Sekarang contohlah. Jadi bagi golongan munafik ini pun sama, dia kata dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhirat, tapi sebenarnya Allah yang kata, kan? Jadi adakah kita mengetahui siapa ni? Tidak, dan Nabi SAW pun tinggalkan jadi seolah-olah okey, tak nak soal, kan? Carilah sendiri, kan? Mereka ini. Barangkali dia ada juga dalam kalangan umat Islam, mungkin ada juga ciri-cirinya pada diri kita sendiri, tuan-tuan. Baik. Kemudian pertama, balik kepada yang asal yang tadi, iman dengan makna tasdiq, iaitu membenarkan. Kita perhati tengok contohlah, kan, bila kita baca Quran kita akan jumpa misalnya kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang minta kepada Allah Ta'ala untuk tunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan orang yang dah mati. Kan, dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebut wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan apabila Ibrahim berkata, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, makna merayu dengan berkata Rabbi, wahai Tuhanku. Kan? Wahai Tuhanku, kalau dalam bahasa Arab ni sebenarnya kalau kita belajar secara detail lah, kan, belajar tafsir tahlili dan juga dari sudut kalam balaghi dan mana komplek lah, komplit set dia ni, kan, kita akan dapati ada perkataan asalnya ya Rabbi, ya harfu nida, kan. Ibrahim berkata wahai Tuhanku. Rabbi ni ada huruf ya, tapi dia adalah kaedah-kaedah bahasa ni dihazah ataupun diabaikan huruf ya. Akhirnya tinggallah Rabbi, ra dan ba. Orang kata panggil sebutir, seketut, kan, asalnya adalah ya, kan. Rabbi akan panjang. Baik, Rabbi arini, wahai Tuhanku, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada aku kaifa tuhil mauta, bagaimana engkau dapat ataupun bagaimana engkau menghidupkan al-mauta, makhluk yang mati. Qala, Allah menjawab. Di sini poin ini, awalam tu'min, kamu tak percaya ke? Kalau dalam bahasa mudah kita lah, kan. Allah Subhanahu wa taala reply. Sebab ini adalah kalam Allah, Allah yang cerita, kan. Dialog ini. Jadi awalam tu'min, bahasa mudah kita apa kata, tuan-tuan? Kamu tak percaya ke? Tak. Awalam tu'min. Adakah engkau belum percaya kepada kuasaku, yakni yang boleh menghidupkan orang mati tadi? Kan? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Kan? Nabi Ibrahim jawab, bahkan bala ni ialah jawapan sebagaimana biasa kalau kita dengar kuliah-kuliah ni, alastu bi rabbikum qalu bala. Jawapan bala ini lebih meyakinkan daripada na'am tu ya. Bala ni bahkan sungguh-sungguhlah menunjukkan jawapan tadi tu memang sungguh ia mengakui bahawa ruh pada masa itu menjawab bila Tuhan tanya, adakah aku ini Tuhan kamu? Semua ruh tadi tu dan jamaknya arwah, kan. Kalau ruh ni satu, arwah tu jamak. Cuma dari sudut penggunaan perkataan ruh dan arwah ni dalam masyarakat kita jadi celaru, kan. Baik, jadi sungguh yakin. Jadi begitulah juga perkataan bala yang digunakan jawapan daripada Nabi Allah Ibrahim AS, walakin, tetapi, walakin liyatma'inna qalbi, untuk berikan ketenangan, bahkan aku percaya dan yakin, tetapi dia minta tadi tu supaya hatiku tenang, tak, tenteram, kan. Supaya hatiku tenang, tenteram di sini, kan. Dan aku memohon yang demikian supaya hatiku tenteram, yang amat ingin menyaksikannya. Maka kalau dari sudut cerita, Allah pun suruhlah fakhudh arba'atan minat tayri, ambillah 4 ekor burung ni, kan, pecah-pecahkan, summa ja'al ala kulli jabal, letakkan pada setiap puncak bukit itu minhunna juz'a summa uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Kan, jadi nak ceritanya burung tadi itu boleh hidup walaupun
diletakkan di empat ataupun di beberapa tempat yang berasingan dan berjauhan. Kan, mana Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa. Baik, mana ini menuntut keyakinan, kan, membenarkan. Bukanlah bermakna Nabi Allah Ibrahim itu tidak percaya, tetapi apa dia? Dia ma'inna qalbi, untuk rasa lebih yakin, rasa lebih tenang. Tak, contoh begitulah. Dan dalam ayat yang lain, bila kita baca dalam surah Yusuf, kita dapati ini dialog, kan. Kalau tuan-tuan yang ikuti kuliah Israiliyah ada juga, kan, baca cerita ini dalam surah Yusuf, cerita apabila adik-beradik Yusuf ni berdusta ataupun buat onar, tak, kan, buat onar. Jadi bila dah bawa balik, kan, baju yang berlumuran dengan darah palsu ni, kan, tunjuk kepada ayah dia Nabi Yaqub alaihissalam, kan, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Mana sudah tentulah kamu, wama anta, yakni ayah, kan, merujuk kepada ayah dia iaitu Nabi Yaqub alaihissalam, bimu'minin lana. Okey, perkataan mukmin. Kan, perkataan mukmin makna kamu ni tidak beriman, tidak percaya kepada kami walaupun shadiqin, sekalipun kami ni betul, tak, kan? Kan Allah ceritakan begitulah. Baik. Dan juga satu perkara yang perlu kita perhatikan juga di sini ialah perkataan amanah, iman, yang didatangkan dengan, kalau dalam bahasa Melayu dipanggil apa, kata kerja transitif ke, yang melampau, kan. Dan juga inilah kata kerja atau perbuatan yang melampau kepada pelakunya, maf'ul, yang kena buat, kan. Contohnya akal tu khubzan, saya makan khubzan. Khubzan itu maf'ul, yang telah dimakan oleh saya, kan. Baik. Jadi amantu billah, dia ada dua lah penggunaan perkataan amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Artinya, kan, kalau dari sudut terjemahan biasa ni, ini dia akan masuk bab tadabbur lah sikit, kan. Kita kalau dari sudut terjemahan biasa, amantu billah, aku telah beriman kepada Allah. Tetapi, kan, dari sudut tadabbur dengan makna yang lebih dalam lagi, iaitu artinya aku telah membenarkan Allah, iaitu zat dia, mana zat Allah, sifat-sifat Allah, dan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Contoh, bukan hanya sekadar kita sebut okey saya beriman kepada Allah, kan. Beriman ni apa maksud? Tak tahu, kan, contoh. Tapi itulah bukan setakat membenarkan, tapi membenarkan iaitu zat Allah ni yang begitu begini, sifatnya begitu begini, dan kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia suruh dan apa yang dia larang. Baik, contoh yang kedua ialah dari sudut huruf lam. Amantu li rasulil ladzi yad'unana ilaih. Aku beriman, kan, aku telah beriman kepada rasul yang menyeru kami kepadanya. Baik. Perkataan li, kalau tadi bi, kan. Jadi ungkapan ini samalah dengan ungkapan yang disebutkan oleh Nabi SAW yang berupa wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sadaqa bi khabarihi allazi yukhbiru bihi an rabbih. Sadaqa bi khabarihi, iaitu membenarkan dengan khabarnya ataupun dengan perkhabaran allazi yukhbiru anhu, yang diberitahu dengannya, an rabbihi, daripada Tuhannya, iaitu dia membenarkan khabar yang diberitahu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman Abu Bakar ni kita maklum tak, tuan-tuan, kan, Nabi cerita saja dia dengar. Itu hebatnya, kan, maknanya bulat dan tumpak ataupun padunya keimanan dan keyakinan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan. Baik. Makna iman dengan pengertian tasdik atau membenarkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surah Yunus. Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin. Baik, fama amana, kan.
maka tidaklah ada yang beriman li Musa kepada Nabi Musa illa zurriyatun min qaumih. Jadi sikit saja kaum Nabi Musa iaitu Bani Israel itu yang beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Baik. Beriman maknanya membenarkan. Kan beriman artinya membenarkan. Baik, yang kedua ialah iman dengan erti buat. Kan? Kalau pertama tadi iman memang kita percaya betul lah. Yang kedua ialah dari sudut penjelasannya iman dengan makna amal ataupun kita buatlah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, Allah tidak menghapuskan ataupun menghilangkan bukti iman kamu. Jadi perkataan imanakum di sini ini, perkataan imanakum ini, iman kamu ini dalam ayat yang kita baru baca ini dimaksudkan dengan solatukum, solat kamu. Perkataan iman di sini, jadi kalau hilang iman, bermakna sudah tidak percaya kepada Allah Ta'ala, dah jadi kosong akidah kita dah. Oleh sebab itu kita kena faham, macam kita dengar sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, la imana, ataupun diterjemahkan kepada tidak sempurna iman. Kan? Bukannya tidak ada iman. Kalau kita terjemahkan tidak ada iman, bermakna orang tadi itu telah kufur kepada Allah Ta'ala. Kan? Itu dari sudut kita nak memahami, kita nak menterjemahkan nas ini, baik nas Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena cermat, kita kena berhati-hati, kena tengok kepada konteks ayat tersebut. Bukan kita boleh terjemah secara literal ataupun serobono saja, apatah lagi kita ikut hawa nafsu kita. Wal-iyadzubillah min zalik. Baik, maka dalam konteks ini ialah solatukum. Maknanya Allah tidak menghapuskan ataupun menghilangkan Allah tidak akan mensia-siakan solat kamu, iaitu solat yang dahulunya ketika kiblat ke arah Baitul Maqdis. Jadi kan pada masa awal Islam dah kan. Jadi kita pun maklum dari sudut sejarah kan, sebelum berpindah ataupun bertukar kiblat ni, bermakna amalan yang terdahulu tetap diterima dah. Tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian solat juga disebut dengan perkataan iman. Kerana ia diwajibkan ke atas setiap orang yang beriman dan diterima solat itu dalam kalangan mereka yang beriman, ditunaikan secara berjemaah sebagai tanda keimanan. Solat juga disebut dengan perkataan iman ini mengikut penjelasan Imam Ibn Katsir dan juga Imam Abu Bakar Al-Barakat An-Nasafi. Ini dalam kitab-kitab tafsir ni. Baik. Dan ada juga hadis-hadis Nabi SAW, kalau kita semak kan, kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, Muslim dan seumpamanya banyak kan. Jadi yang menyentuh tentang iman dan amal. Iman dan amal. Seperti solat lah ataupun zakat. Kan? Baik. Contohnya di sini. Contohnya ini ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ini daripada Ibn Abbas, qadima wafdu Abdul Qais. Delegasi Abdul Qais ini pergilah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kata in min hazal hayy min Rabi'ah. Mereka ini daripada hayy ini ialah zon ataupun distrik lah, kawasan kan, kita panggil ni apa, precinct ataupun section lah, daripada Rabi'ah. Walasna nusalli ilaika, dan kami tidak nusalli. Nusalli kita nak terjemah apa? Walasna nasilu ilaika, dan kami tidak sampai kepada kamu illa fi syahril haram, melainkan pada bulan haram. Bulan haram ada 4 kan, bermula 3 yang berangkai, 1 yang singgah tak tuan-tuan. Yang berangkai apa? Kita dah lepas 1, 2 Zulqa'dah, Zulhijjah, dan kita dah masuk Muharram. 3 yang berangkai dan 1 yang single, iaitu
Rajab. Kan? Jadi mereka ni pergi jumpa Nabi SAW pada bulan Haram. Kan? Sebab apa? Sebab bulan Haram ini memang masyhur dalam kalangan Arab jahiliah lagi, mereka ada gencatan senjata, kan, tidak perang. Kan, famurna bi syai'in na'khudhuhu anka wa nad'u ilaihi min man wara'ana, maka Nabi kata amurukum bi arba'. Kan, ringkas cerita Nabi kata aku perintahkan kamu dengan 4 benda lah, 4 perkara. Pertama dan juga wa anhaakum an arba'. Aku perintah kamu dengan 4 perkara dan juga aku larang kamu daripada melakukan 4 perkara lah. Pertama, al-imanu billah. Beriman dengan Allah. Summa fassaraha lahum. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka syahadatu an la ilaha illallah. Pertama, syahadah wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah, kata Nabi kepada delegasi Abdul Qais ini. Ini dia punya dalil lah, kan. Iman sini ni, syahadah ni iman. Wa iqamus salah, solat. Wa ita'uz zakah, dan zakat, kan. Solat dan zakat dan seterusnya lah. Jadi poin yang nak ditunjukkan di sini ialah dari sudut kaitan kita pun baca banyak ayat Quran tak, kan. Ada lepas daripada iman, adanya solat, dan juga kalau dalam konteks solat biasanya ada zakat dan sebagainya lah. Baik. Begitu juga dalam satu hadis lagi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, qala an-nabi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tuan-tuan baca, faham elok-elok, faham baik-baik, jangan salah faham, kan. Tidak berzina orang yang berzina itu hina, kan. Tidak berzina orang yang berzina itu hina yazni, ketika dia berzina wa huwa mu'min, dia seorang mukmin. Jadi penzina tidak akan berzina ketika dia berzina sedang dia beriman. Jadi kalau dia berzina tu, kan, kalau dia berzina, kalau dia mencuri, kan, bukan ketiak ni, terlalu betul kan, ketika. Ketiak pula. Kalau dia minum arak ni, bermakna pada masa tu iman dia kurang sempurna. Kalau kita kata tidak ada iman, bermakna tanggallah Islam dia, kan. Tanggallah, gugurlah Islam dia. Tidak, kan. Kecuali dia menghalalkan perkara yang jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata ulama memang gugurlah syahadah. Tapi kita considerlah orang yang melakukan maksiat ini, contohnya yang orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang minum arak ini, dia tidak menghalalkan perbuatan yang dia buat tadi. Tetapi kita dapat fahami, kan, iman dia mungkin jatuh ke tahap yang paling rendah, kan. Dia masih lagi beriman kepada Allah Ta'ala, kan. Dari sudut iman dia tetap ada mungkin pada tahap yang paling rendah, cuma dia tidak takutlah, kan. Ada sebab-sebab yang lain, wallahu a'lam, kan. Dan tak boleh kita nak katakan kepada pelaku jenayah ini, pelaku jenayah hudud, kan, dalam Islam ini, orang yang berzina, kan, azaniyatu wazani, ataupun as-sariqu was-sariqatu, pencuri, ataupun juga asyaribu, peminum arak, kan. Yang ini sudah terkeluar daripada Islam tak, kan. Mereka ni kena dikenakan hukuman had ataupun hudud, kan. Had itu adalah single, hudud adalah jamak, kan. Hukuman had ataupun hukuman hudud jika sabit kesalahan. Baik, jikalau meninggalkan perbuatan meninggalkan dosa-dosa besar ini tidak termasuk dalam pengertian iman dalam konteks melakukan amalan baik dan meninggalkan amalan yang buruk, pasti nama iman tidak hilang dari pelaku mana-mana dosa besar. Ini sebagai satu ancaman lah, kan. Kalau begitu boleh buatlah dah, kan. Iman saya tetap ada, kan. Sebagai apa kita kata peringatan, kan, kepada pelaku dosa besar akan hilang iman dia, tapi dia masih lagi seorang Muslim. Dalam bab ini tuan-tuan, kita ni kena ambil sikap, jangan cepat melatah, jangan mudah
melabel. Kan? Apa jualah kita kena cermat. Biarlah orang lain nak jadi juara ke, nak kita lebih baik kita mengambil sikap yang lebih berhemah lah. Baik. Kemudian siapa orang yang beriman ini? Siapa yang beriman ini? Dalam bahasa Arab, orang beriman disebut sebagai mukmin. Ejanya mim waw. Saya pun jadi sebab salah. Kan dari sudut ejaan di sini ada dua. Yang ejaan Melayu dieja dengan MUKMIN. Ini ejaan Dewan, mukmin. Kan kalau daripada ambil bahasa Arab, surah Al-Mu'minun, kan? Koma. Itu jadi sebab salah. Kan? Tak apalah. Sekurang-kurangnya okey, saya berikan penjelasan pada tuan-tuan. Dalam Quran ada banyak ayat yang menyebut tentang orang mukmin ataupun orang yang beriman. Baik, Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ini antara ulama awal juga ni yang meninggal pada 327 Hijrah. Dalam kitab Tafsir Quran Azim. Tafsir ini tajuknya sama dengan tafsir Ibnu Katsir. Kan? Judul yang sama, Tafsir Al-Quran Azim. Biasa lebih dikenali dengan tafsir Ibn Abi Hatim, macam tafsir Ibn Katsir lah kan. Banyaknya dinisbahkan kepada pengarangnya supaya kita dan terutamalah orang awam dapat mengenal pasti dan tidak berlaku pertukaran apabila wujudnya dua nama yang sama. Kan? Dua nama yang sama sebab Imam Abi Hatim Ar-Razi juga antara ahli tafsir, ulama tafsir yang banyak di dunia. Tapi dari sudut populariti, Imam Ibn Katsir itu lebih popular lagi berbanding dengan beliau lah. Sebab kita guna, kan? Mungkin kalau tempat lain tu yang dia ni lebih popular, wallahualam. Bergantung kepada penggunaan. Macam jenama lah. Tak? Macam jenama bergantung kepada tempat, kawasan dan lain-lain lah. Baik, dia kata bila saya makan, ketika menyediakan slide ini, ada dua riwayat. Yang pertama daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang menyebut bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan suatu ayat dalam Quran, dan Ibn Abbas pun bacalah kan, ya ayyuhallazina amanu, illa, kecuali untuk memberikan kemuliaan dan juga perintah kepada orang yang dikhitabkan ataupun ditujukan. Maknanya dalam konteks ini kita dapat memahami bahawa apabila Allah Ta'ala menyebut, memanggil, menyeru, wahai orang beriman, kan, untuk mengangkat darjat dan kedudukan orang beriman tadi. Dan yang kedua sudah tentu ada benda yang ini tanggungjawab yang akan ataupun yang mesti dilaksanakan oleh orang beriman tadi. Sebab orang beriman, orang kata tak banyak songeh tak. Dia akan terus buat. Kan? Kerana ini adalah perintah Allah Ta'ala, sama ada perintah itu adalah wajib ataupun perintah itu adalah sunat, sama ada kewajipannya itu secara individu ataupun juga secara berjemaah. Agak-agaknya macam mana tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Kan? Tuan-tuan baca dalam Quran, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qisas. Kisah ni nak atas tanggungjawab individu ke atas tanggungjawab pihak yang berkuasa? Kan? Baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Wasiat, okey, tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita individu ke ataupun tanggungjawab pihak berkuasa? Yang ketiga, muka surat sebelah pula, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kan? Wajib kita puasa tak? Tanggungjawab siapa? Mana individu ke ataupun pihak yang berkuasa? Jadi bila kita baca ayat ini dan ada pelbagai ragam, maka kita kena faham bahawa konteks ayat ini ditujukan kepada siapa untuk mengambil tanggungjawab. Supaya kita fahamlah. Kalau begitu, tanggungjawab qisas umpamanya, kita tidak boleh mengambil tanggungjawab kerana tanggungjawabnya adalah kepada pihak penguasa. Contohlah. Baik, yang kedua, riwayat daripada Mas'ad min sin ain ra, Mas'ad yang menceritakan dari Ma'an min ainun wa aun dan aun. Kalau yang Arabic spelling ni min ainun dan juga aun.
Ayah dia kata, ayahku pernah bercerita kepadaku ada seorang, di sini tak disebutkan nama lah, rajulun, yang pergi jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud dan menyebut, minta Abdullah bin Mas'ud ni ajar kepada si lelaki tadi. Baik. Jadi yang ni dia bukan perawi. Tak mengapa, sebab ini kebiasaannya kalau dalam periwayatan hadis, imam hadis dia tidak menyebut nama orang tadi, watak tadi. Sebagai contohnya tuan-tuan, lelaki yang kencing dalam masjid. Kan? Tuan-tuan kita belajar bab taharah dah, kita akan jumpa hadis-hadis yang menyebutkan tentang Arab Badui nak pergi jumpa Nabi, tak kan? Dia kalau saya sebut dalam bahasa yang mudahlah kan, dia kencing dalam masjid, kan? Baik, dalam kitab hadis yang muktabar yang besar, Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya ini, memang imam hadis ni walaupun dia mengetahui akan nama lelaki tadi, dia tidak menyebutkannya di dalam hadis. Kan? Ditukarkan kepada seorang lelaki. Sebab apa? Tak penting pun tahu, kerana dia boleh mendatangkan aib kepada lelaki tadi. Tapi kalau nak tahu juga, okey, ada disebutkan dalam kitab-kitab yang lain lah, seperti At-Tabarani ke Daruqutni dan seumpamanya lah, kan ada. Begitu. Jadi apa pentingnya kita tahu? Tidak, kan? Sebab yang pentinglah mesej, kan, yang tersirat di dalam Al-Quran itu. Sama lah juga kalau kita ini dalam konteks tadabbur tak, cerita Ashabul Kahfi, kan? Nama lelaki itu, kan, tak penting. Yang penting ialah ibrah, tak, pengajaran yang dapat daripada ayat tadi. Ini kita duk cari. Ini yang kadang-kadang kita ni banyak masa dihabiskan untuk mencari perkara yang tidak penting. Kan? Baik. Jadi kata Ibnu Mas'ud, bila kamu dengar Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, maknanya kalau dalam bahasa kita hari ini bila kita baca Quran lah, kan? Kan? Kalau zaman dulu ni, bila ada sahabat menyampaikan, kan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, maka kata Ibn Mas'ud kepada lelaki tadi, pasangkanlah pendengaranmu baik-baik. Maknanya dengar elok-elok. Kerana poin di sini ialah ada kebaikan yang Allah perintahkan atau ada keburukan yang Allah larang. Maknanya kena perhati baik-baik, kan? Sebab sama ada kebaikan ataupun ada keburukan. Tu, kan? Jadi inilah antara fokus perbincangan kita di bawah tajuk ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dari sudut ranking, yang bawah sekali adalah Muslim. Yang kedua, yang nombor 4-nya adalah mukmin. Yang nombor 3-nya adalah muhsin. Kan? Muhsin nombor 3 dah. Yang nombor 4 nombor 2-nya adalah muslih, kan? Yang islah, memperbaiki diri dan orang lain. Yang the top rankingnya adalah muttaqi, orang yang bertakwa. Jadi kita ni, level kita ni Muslim, kan? Jadi kalau kita rasa cukuplah aku Muslim, tak, kita kena cuba berusaha untuk menjadi orang yang berada pada ranking yang pertama. Sebagaimana kita berpuasa, tak, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga difardukan kepada mereka yang terdahulu daripada kamu, la'allakum, mudah-mudahan dengan puasa sebulan-bulan Ramadan itu, la'allakum tattaqun, kamu jadi orang yang bertakwa, kan? Makna itu objektif puasa. Kita puasa kerana apa? Kerana Allah Ta'ala ke, ataupun kerana nak raya ke, kerana itu, kerana ini, maka itulah yang akan menentukan sikap kita dalam 5 ranking tadi. Kalau tidak, kita duduk maintain lah, kan? Ranking yang kelima, the lowest ranking, iaitu orang yang Muslim. Okey lah, kan? Tapi selama mana tak, kita cuba kena berusaha untuk up supaya kita ni dapatlah berada dan mengekalkan pada ranking yang teratas. Baik, seruan Allah Ta'ala ini, tuan-tuan, kepada orang beriman banyak disebutkan.
sama ada baik ataupun buruk. Ayat-ayat tadi tu ada yang berupa maklumat, penjelasan terhadap isu ataupun masalah lah, perintah terhadap peranan tanggungjawab manusia, sama ada selaku hamba ataupun selaku khalifah, dan juga ada ayat-ayat yang menceritakan tentang balasan dosa, larangan, amaran dan sebagainya kepada orang yang beriman. Justru kita ni, kalau kita rasa kita ni orang beriman, maka kita akan, bahasa mudah orang sebut apa, mungkin kita ambil pot tak, kita akan lebih cakna, kita akan lebih cermat, teliti kan, kerana aku ni Allah tujukan kepada aku juga supaya aku ini mendapat manfaat daripada isi ayat yang tersebut. Kan, kita mengambil istifadah, kita mengambil pengajaran dan kita melaksanakan, sama ada yang berupa perintah ataupun juga kita melaksanakan, yakni meninggalkan kalau ia merupakan larangan Allah. Justru orang beriman, kan, orang yang percaya, yakin sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, patuh taat. Ini secara teori konseptual. Kan, kita boleh bercakap. Macam yang duduk kecoh sehari dua ni lah. Boleh merentas. Dah orang yang dah ada 2 dos. Kan, boleh merentas. Masing-masing dah meronta. Tak sabar ni dah. Kan, sabar pasal apa? Bimbang. Mak ayah di kampung. Contohlah, mak ayah di kampung sana. Kan, yang masih lagi belum terima 1 dos, kan, ataupun belum ada lagi terima, kan, maka dia boleh mengundang bahayalah, contoh dah, kan. Jadi sabarlah, kan. Semua orang nak balik kampung, semua orang nak melentah dengan tujuan masing-masing, tapi kena patuhlah kepada arahan daripada pihak berkuasa dari masa ke semasa, sebab ia adalah untuk kebaikan semua. Kalau semua, ini teori lah, kan. Macam juga kita berada pada jalan raya 90, kita pecut 130. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Okey, ciri orang mukmin. Tuan-tuan, kita baca dalam surah Al-Mu'minun, kita akan jumpa ayat ini. Tak? Kita akan jumpa qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan telah berjayalah orang mukmin. Siapa orang mukmin tadi tu? Ada dah ciri-ciri kita baca awal tadi. Dan Allah ulang balik, kan? Ulang balik, kan? Yang pertama ialah kan, orang yang khusyuk dalam solat, kan? Dan sebagainya lah. Ada terjemahan dia di sini. Baik, yang dapat diringkaskan kepada, ada di bawah di sini. Okay. Yang dapat diringkaskan kepada daripada ayat 2 hingga ayat 9, orang yang khusyuk dalam solat, orang yang menjauhi diri kita ni daripada perbuatan yang lara lah, kan. Yang lara tak kira lah hari ni, duduk menghadap internet berjam-jam lamanya, kan. Duduk tengok, kalau dulu duduk menghadap skrin TV, duduk sembang, dan pelbagai lagi lah perbuatan yang tidak bermanfaat, yang kurang bermanfaat. Itu bergantung pada masing-masing. Kemudian yang bayar zakat, yang menjaga maruah, yang menjaga maruah diri, kan. Kemudian yang jaga amanah dan janji, yang jaga solat. Ini sekadar contohlah dia punya intipati yang kita boleh dapati daripada ayat lepas daripada 1 ke ayat 2 sampailah ayat 9 dalam surah Al-Mu'minun. Kan? Ini sebagai ringkaslah. Baik. Jadi dalam ayat ini kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan al-mu'minun. Kata jamak lah, kan. Kalau mukmin satu, mukminun jamak, kan. Sedangkan dalam banyak ayat yang lain Allah menggunakan allazina amanu. Kan? Qad aflahal mu'minun, telah berjayalah orang mukmin, kan. Nombor 2, mukmin. Ni ada siapa ni? Mukmin, muhsin, musleh, kan. Ada, alhamdulillah dah ada respon daripada Puan Kamariah. Baik. Allah guna al-mu'min ataupun al-mu'min lah, kan, merujuk kepada jamak. Baik.
Jadi Allah guna perkataan allazina amanu. Satu perkara lagi, allazina amanu ini dari sudut pronoun ganti nama merujuk kepada mereka yang telah beriman in bracket lelaki. Kan muslimat dalam ni jangan kata kami tak kena ustaz. Tak. Dari sudut uslub gaya bahasa ni dia rangkumkan sekali. Ada dalam konteks ayat itu dirangkumkan sekali, ada kalanya disebutkan khusus kepada wanita. Tuan-tuan baca dalam surah An-Nisa kan banyak yang bercerita tentang hunna. Tak, orang perempuan. Maknanya pronoun ganti nama tadi itu balik kepada ataupun pergi kepada orang perempuan. Jadi dalam konteks allazina amanu, orang beriman ini walaupun dia punya tu adalah lelaki, maksud sekali. Kan? Kalau begitu kami tak payah puasa lah. Sebab apa? Kan Allah sebutkan dalam Quran, wahai orang beriman, kan itu lelaki saja. Tak. Ada. Ini kena mengaji. Kalau orang yang cari alasan, cari dalih, memanglah. Baik, Allah gunakan allazina amanu yang menjadi tema utama perbincangan kita inilah. Baik. Sebab saya perbincangan buku ni sebab saya sedang tulis buku yang ni. Baik, sekiranya ada pengulangan. Kita melihat dari sudut terjemahan kedua-duanya, ini dari sudut bahasa lah. Al-mu'minun, kan jamak daripada al-mu'min, orang yang beriman, dan juga al-lazina amanu, orang yang beriman. Namun kedua istilah ini dari sudut Arabic term ada perbezaan. Mungkin dari sudut Melayu tidak rasa beza. Kan? Sebenarnya mungkin dari sudut orang yang dapat memahami bahasa Arab sebagai contohlah, bila kita baca Quran, dia akan lebih orang kata apa kata jelira. Tak, rasa lebih zauq, rasa lebih memahami. Itu berbanding dengan kita membaca buku terjemahan. Baca Quran ni kan dapat memahami apa kata tadilah, dapat menyelinap masuk ke dalam hati sanubari ini berbanding dengan kita baca buku yang terjemahan. Ini dalam konteks buku lah kan, ataupun orang yang mediumnya bahasa Inggeris kan, dia baca yang terjemahan Melayu pun agak-agaknya macam mana tuan-tuan. Jadi sudah tentulah dari sudut rasa seronok lebih menjiwai ini kita baca buku dalam bahasa ibundanya, dalam bahasa asal. Jadi begitulah kan, kalau diterjemahkan mungkin akan lari sedikit maknanya. Baik, dari sudut bahasa perkataan al-mu'minun adalah isim fa'il. Mukmin kan, kata nama pembuat. Manakala allazina amanu, orang yang beriman adalah kata kerja. Dan dari kuat atau kuat ni dia tidak sekuat jika digunakan dalam bentuk kata nama. Umpamanya orang yang sedang menulis. Kan kalau kita buat analogi ya, allazina amanu, orang yang telah beriman kan. Orang yang telah beriman dengan orang yang sedang ataupun telah ataupun sedang menulis. Kalau allazina yu'minuna, kalau dalam present tense kan, allazina amanu past tense, orang yang telah beriman. Kalau present tense allazina yu'minuna, orang yang sedang beriman. Takkanlah kalau dari sudut terjemahan kita nak tulis orang yang sedang beriman, tak kan. Kalau dari sudut Malay translation dia terjemahkan orang yang beriman. Jadi walaupun dari sudut maknanya ialah orang yang sedang beriman. Dalam konteks analogi, umpamanya orang yang sedang menulis dengan perkataan mukmin. Kan? Kalau penulis ini katib, berbeza. Jadi tidak sama kan? Jadi sudah tentulah banyak menulis yang barangkali itulah kerja si penulis tadi berbanding dengan orang yang sedang menulis. Orang yang sedang menulis ini belum tentu lagi banyak. Boleh faham tak kan? Antara orang yang sedang menulis, yang telah menulis ataupun yang sedang menulis ini belum tentu dia banyak berbanding dengan qad aflahal mu'minun, kan, telah berjayalah orang yang mukmin kan, dalam erti kata fa'il, pelaku, bermakna memang dia betul pure kan, dah terbukti dah orang yang beriman. Berbanding dengan perkataan allazina amanu ataupun juga allazina yu'minuna, kan, orang yang telah beriman, orang yang sedang beriman
dari sudut naik turun iman dia tadi tu. Mungkin mereka itu kalau dalam konteks penulis ataupun dalam konteks iman itu ada naik turun dan seumpamanya. Oleh itu, dalam ayat yang kita bincangkan ini, orang beriman dalam bahasa Arab disebut mukmin dalam bentuk kata nama, dan bermakna iman mereka itu dah stabil. Mukmin, qad aflahal mukminun, iman mereka dah mantap, dah padulah. Kan? Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang beriman sebagaimana yang disebutkan dalam surah ini, Allah guna format al-mukminun dalam erti kata Allah puji orang yang sudah mantap imannya. Kan? Qad aflahal mukminun makna telah berjayalah orang yang telah mantap imannya. Begitulah maksudnya tak. Ini kalau kena joinlah kelah-kelah tadabbur kan. Baik, adapun penggunaan perkataan allazina amanu, orang yang beriman dalam bentuk kata kerja, bermakna iman mereka tadi itu naik turun kan. Ada kalanya naik, ada kala turun. Jadi kita letak kita lah kan, kadang-kala tak kita rajin kita buat tahajud, tak rajin kita tak buat, tak rajin kita solat duha, tak rajin tak buat, contohlah kan. Banyak tak buat daripada buat, contohlah saya lah contoh tak gitu. Kalau kata orang lain marah kan. Jadi begitulah kita ni, iman kita ni ibarat macam yoyo, naik dan turun, agak-agaknya berada tahap mana kan, 50 ke bawah ke 50 ke atas, kita yang mengetahui setakat mana amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musim Covid ini kita baca hari-hari kematian, buka dalam media sosial kan, memang cukup banyak dah, apatah lagi dalam berapa 3 bulan ataupun 6 bulan mutakhir ni kan. Nak dalam 2 minggu ni, Allahu Akbar, memang terkejut, betul tak? Dan kita letak kita lah, aku ni bila agak-agaknya turn kan. Bukanlah kita minta nak mati, tapi kita kena bersiap-siaga dengan amal bekal, kerana kita tidak tahu bilakah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Justru ciri orang mukmin yang dipaparkan dalam surah Al-Mu'minun tadi tu ayat 1, 2 sampailah kepada 9 kan, bukanlah bermakna, bukanlah bertujuan nak kata pada sesiapa dah kamu ni munafik kan, tidak kan, kamu ni muslim, kamu ni mukmin kan. Itu bukan kerja kita. Yang pastilah kita semak diri kita, adakah kita ada ciri munafik, adakah kita ada ciri muslim, adakah kita ada ciri mukmin dan sebagainya kan. Kalau ada ciri munafik, kita cepat-cepat istighfar, kita cepat-cepat bersihkan diri kita macam dia tu betul. Tidak kan, sebab kita manusia la yakhlu anil khata' wan nisyan, tidak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 10-19 baru muka surat berapa ni? 9. Kena sambung hari Selasa depan lah pula. Baik. Dan dalam ayat yang lain juga, dalam surah yang sama, kita berhenti 10.30 lah. Dalam surah yang sama, ada juga dalam ayat yang lain, umpamanya ayat 57 hingga 61, kalau kita belik lah kan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan ciri orang beriman lagi. Kan? Innal ladzi, ni dah beza dah. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Orang yang berhati-hati kerana gerun akan Tuhan mereka. Kemudian wallazina hum biayati rabbihim yu'minun. Ini clear lah kan, orang yang beriman dengan ayat-ayat ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wallazina hum li rabbihim yusyrikun. Orang yang tidak mensyirikkan Tuhan, orang yang tidak menyekutukan Tuhan. Yang keempat, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim rajiun. Orang yang beri, orang yang beramal dengan hati yang bimbang jika amalan mereka tadi itu ditolak. Dan apa dia? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Orang yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan. Kan? Contohlah kata okey, kita ni perlukan bantuan kan.
nak bantu anak-anak yatim, nak bantu siapa-siapa lah kan. Tak dapat banyak, sikit. Tak dapat sikit, banyak kan. Hari ni derma mudah saja, ada akaun number, kita pastikan yang betul, maka kita pun dapatlah klik kan, okey, done. Dalam masa beberapa minit saja, insya-Allah begitu kan. Berapa? Wallahu alam kan. Wallahu alam. Dan juga tuan-tuan tengok insiden terbaru lah kan, yang menjadi apa kita kata, iktibar kepada kita kan. Bagaimana amal ibadah tak ataupun sumbangan dan sebagainya itu dirahsiakan kan. Dirahsiakan, tak cerita pun. Ini kadang-kadang kita lah sendiri, okey nak derma tak banyak, 500 je, 100 je, okey panggil kan. Kita pun maklumkan. Itu terpulanglah kepada masing-masing. Dan juga kita juga maklum tuan-tuan, kalau kita derma kan, tangan kanan kan, biarlah tangan kiri kita ni tidak tahu kan. Tak banyak tak mengapa, asalkan istiqamah. Oleh sebab itu, kalau dalam bab derma lah kan, sebagian orang saya duk perhati tengok kan, bila pergi kuliah-kuliah di surau dan masjid ini, perhati tengok dia nak derma setiap kali tak banyak, mungkin RM1 je kan. RM1 kalau dia pergi ke surau 5 kali sehari, okey, RM5. Bukanlah tak boleh, dia pergi maghrib, dia letakkan nok hijau tu sekeping, tuk, masuk dalam tabung. Contoh dah kan, boleh. Tapi bila ditanya mengapa Haji buat macam tu, dia kata saya nak melakukan kebaikan setiap kali waktu solat. Contoh. Terpulanglah kepada masing-masing. Dan kita hari ini pun kalau yang tak dapat, maknanya online pun boleh. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tak. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini dah yang disebutkan tadi lah. Maka jelas orang yang beriman pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala larangan. Kita ni makhluk pun dosa kan, yang bercakap pun sama tak kan, tapi kita pakat-pakatlah usaha kan. Bukan kata dia tu alim, dia tu anak tak kan. Kita ni lebih kurang saja kan. Kita kena beringat bila kita dah habis dah kan, maknanya dah mati dah, totally lost kan, dah habis dah. Kecuali adalah perkara-perkara yang kita infakkan semasa hayat kita, itulah sebagai talian hayat kita. Maka kalau nak buat amal soleh, buatlah kan masa hayat dikandung badan ini. Jadi sama-samalah kita pakat berusaha, apatah lagi dengan kedatangan tahun baru 1443 Hijriah ini, dia dapat menyemat azam untuk kita sama-sama istiqamah dalam melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang bercakap ni lah, tak kan? Yang saya sebutkan tadi. Kalau yang kurang bab tahajud, kurang yang bab witir, kurang yang bab duha, kurang yang puasa sunat, maka kita jadualkanlah, kan letak dulu perancangan, dan ini azam aku untuk tahun ini, mudah-mudahan KPI berapa. Contoh begitulah kan, maknanya mudah-mudahan kita juga sentiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma a'inni, bantulah aku, ala zikrika, untuk ingat kepada kamu, wa syukrika, berterima kasih, bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan juga dapat buat amal ibadah yang baik, yang elok, yang terbaik kepada kamu. Kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tadilah 3 benda tadi, dan juga diberikan kekuatan, kesihatan kan, bukan untuk kita saja, doalah kepada adik-beradik, jiran, tetangga dan sebagainya kan. Tak perlu pun kita nak maklumkan kepada mereka tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa kita itu dari masa ke semasa, dan terutama tuan-tuan, usahalah untuk berdoa pada waktu-waktu yang mustajab. Tak, pada waktu-waktu yang mustajab doa. Walaupun kita ni masih lagi MCO kan. Kita dah tahu dah waktu azan kan. Kita kat rumah kalau tak dapat nak azankan juga, okey, kita iqamah, dan kita dah tahu gap masa antara azan dan iqamah tadi, maka ambillah masa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kemudian yang ni saya rasa kita berhenti di sinilah. Kita sambung pada minggu depan, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, boleh download slide ini dan bolehlah baca. Dan kalau ada nak bagi komentar ke, saranan ke dan sebagainya lah, yang pro dan kontra, boleh salurkanlah kepada kami di Akademi Tadabbur Malaysia. Di samping itu juga kalau yang nak donate lah, kan, nak donate ni, bolehlah juga berbuat demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati usaha tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Kita sambung pada minggu hadapan, dan sebelum itu ni nak bagi task ni, bukanlah homework, kan. Jadi kena baca daripada ayat 1 sampailah kepada, kan, kepada berapa? Ayat 104. Tak, ayat 104, kan, yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Dan ayat 104 ayat adalah ayat pertama yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyeru atau memanggil orang yang beriman. Namun dia ada cerita, kan. Ayat Quran ini saya bagi clue juga pada tuan-tuan dalam masa ada 2 minit lagi. Bila kita baca ayat ini, contohnya kita nak bincangkan sambungan ini dan juga pada minggu hadapan insya-Allah, ayat 104 itu kan mesti dibaca ayat yang sebelumnya untuk memahami jalur penceritaan, kan, kisah apa dia. Maka kisahnya ialah bermula daripada ayat 102, cerita tentang Harut dan Marut. Cerita Harut dan Marut ni insya-Allah saya akan bincangkan dalam kuliah ancaman bahaya Israeliat pada hari Sabtu ini. Dan insya-Allah lah, mudah-mudahan dapat menyiapkan nota ini, Harut dan Marut ini dia agak panjang. Surah Al-Baqarah. Ayat 104 surah Al-Baqarah. Kan? Jadi tugas tuan-tuan, tugas kita ialah maknanya baca dulu, kan? Baca dulu daripada ayat pertama Al-Baqarah ni sampailah kepada ayat 104. Buat ulang kajilah, kan? Biar betul. Nah, yang dah baca alhamdulillah lah, kan, supaya kita dapat memahami, kita dapat menyelami. Oh, aku dah baca dah. Contoh kata nak kuliah pada malam ini, kan, kita baca, oh kita tahu dah. Tadilah background history, maknanya ayat ini adalah kesinambungan daripada ayat ataupun kisah tentang Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut ni memang antara sensasi ni. Mengundang pro dan kontra. Betul ke malaikat ajar sihir kepada manusia? Ataupun kok orang fitnah dia? Tuan-tuan bolehlah buat bacaan, mungkin kita boleh berdiskusilah sedikit masa dalam beberapa minit, 5 minit dan sebagainya lah. Okay? Jadi sekadar itulah tuan-tuan, kita berhenti di sini, insya-Allah kita sambung pada kuliah pada hari Sabtu ini, iaitu ancaman bahaya Israeliat, dan kuliah wahai orang yang beriman ini, ya ayyuhallazina amanu ini, kita sambung pada siri kedua insya-Allah pada hari Selasa depan. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas segala perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita semua yang berada dalam majlis ilmu ini mendapat barakah dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.